3, 2, 1, 0. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ahmad Aziz bin Sahana Syarudin, nombor metrik 20BR0303, dan saya juga wakil daripada kumpulan 10. Pada hari ini kita dalam subjek Asas Tauhid MPU 3282. Hari ini saya dan ahli rakan-rakan saya akan bentang tajuk berkaitan dengan ajaran Syiah. Dan nama besar saya ialah Dr. Ma'an. Kita akan mengenali apakah itu ajaran Syiah, yang mana kita akan mengenali hakikat Syiah ini apa sebenarnya dan kesan bahayanya kepada umat Islam. Di Malaysia ataupun di seluruh dunia, agama sesat ini, ajaran sesat ini telah tersebar di merata-rata tempat. Kita tidak dilupa juga dengan perbezaan fahaman dan ajaran dalam agama Islam itu sendiri. Salah satunya adalah fahaman ajaran Syiah. Adakah kita sudah kenal ni apakah Syiah? Kita pergi kepada isi kandungan, yang mana kami akan berkongsi pandangan kami terhadap Syiah ini beberapa perkara, iaitu asal usul Syiah. Yang kedua, ajaran dan ciri-ciri penganut Syiah itu sendiri. Yang ketiga ialah kesan bahayanya sekiranya kita mengikuti ajaran Syiah. Dan yang terakhir ialah kesimpulan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi sebagai pendahuluan, mari kita lihat apakah asal-usul ajaran Syiah ini. Jadi perkataan kalimah Syiah itu sendiri menurut bahasa membawa erti pembela ataupun pengikut seseorang. Manakala daripada sudut istilah ia merujuk kepada satu golongan yang berpendapat bahawa Sayyidina Ali karamallahu wajhah lebih diutamakan daripada sahabat-sahabat yang lain dalam memegang tampuk pemerintahan selepas kewafatan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi ajaran Syiah ini diasaskan oleh seorang pemuda yang bernama Abdullah bin Sabah. Abdullah bin Sabah ialah seorang lelaki Yahudi yang memasuki Madinah. Kemudian dia berpura-pura memeluk agama Islam untuk menjatuhkan dan memecah belahkan agama Islam dari dalam. Jadi antara konflik politik yang berlaku akibat ajaran Syiah ialah perbalahan antara Muawiyah dan Sayyidina Ali karamallahu wajhah dalam memegang jawatan khalifah, iaitu pada perang Siffin. Seterusnya kita akan pergi kepada perbahasan mengenai ajaran dan ciri-ciri pengikut Syiah. Syiah mempunyai ajaran akidah dan syariah yang tersendiri, yang mana ia sangat bercanggah dengan ajaran Islam yang sebenar atau dikenali sebagai Ahlussunnah wal Jamaah. Syiah ini terbahagi kepada 3 kelompok yang utama, iaitu yang pertama Syiah Mufadalah, ini Syiah yang memuji berlebihan, dan yang kedua Syiah Rafidah, ini Syiah yang menolak, dan yang ketiga adalah Syiah Madinah. Antara ajaran yang diajarkan oleh golongan Syiah ini adalah yang pertama, mereka telah menghalalkan nikah mut'ah. Menurut mereka, orang yang melakukan nikah mut'ah sebanyak 4 kali dikatakan derajatnya lebih tinggi daripada Nabi Muhammad SAW. Sedangkan menurut ulama fiqh Ahlussunnah wal Jamaah mengatakan bahawa nikah mut'ah ini adalah haram hukumnya kerana perbuatan ini sama seperti melakukan perbuatan zina. Jadi dengan hal itu golongan Syiah ini telah mereka hadis untuk menghalalkan perbuatan tersebut. Antara hadis tersebut adalah pada siapa yang tidak pernah melakukan nikah mut'ah, maka di akhirat nanti dia akan datang dalam keadaan yang cacat. Yang kedua, mereka terus mempertikaikan kesempurnaan yang ada pada Al-Quran yang kering. Menurut golongan ini, Al-Quran yang ada di sisi Ahlussunnah wal Jamaah pada hari ini adalah palsu semata-mata, dan dia telah diselewengkan oleh melalui penambahan atau pengurangan ayat-ayat Al-Quran. Manakala Al-Quran yang benar adalah Al-Quran yang ada di sisi mereka, yang mana ia dikenali sebagai Mushaf Fatimah. Jadi Mushaf Fatimah ini karenanya dikatakan 3 kali ganda lebih daripada Al-Quran yang ada di sisi Ahlussunnah wal Jamaah. Okey, yang ketiga, golongan Syiah ini mengamalkan prinsip taqiyah, yang mana prinsip ini bertujuan untuk menyembunyikan hakikat akidah, menyembunyikan kepercayaan dan amanatnya sebagai penganut Syiah. Prinsip taqiyah ini juga bertujuan untuk memperdayakan namanya, termasuklah Ahlussunnah wal Jamaah.
Menurut imam mereka, tiada agama bagi mereka yang tidak mengamalkan peristiwa takiyah ini, dan mereka juga diperintahkan untuk menzahirkan sesuatu yang bersesuaian dengan masyarakat setempat dan menyembunyikan identiti dan kepercayaan mereka sebagai penganut Syiah. Dan yang keempat, mereka turut mengajar umat Islam dengan cara pelaksanaan solat yang salah, di mana ajaran Syiah membenarkan solat fardu yang dijamatkan termasuklah solat Jumaat. Yang kelima, mereka turut berlebihan dalam memuji dan memuja Sayyidina Ali bin Abi Thalib, keluarganya, bahkan seluruh imam-imam Syiah yang ada. Mereka mengagungkan imam-imam mereka dan menggelarkan mereka ini sebagai wakil Allah SWT. Sedangkan Syiah telah mengubah ayat-ayat Al-Quran dan mereka-reka hadis menjadi hadis palsu. Dan yang keenam, Syiah beranggapan bahawa Tuhan dari golongan Ahlussunnah wal Jamaah adalah Tuhan yang sangat berbeza dari Tuhan mereka. Dan orang-orang dari golongan Rafidah ini yang kini sedang menguasai Syiah, mereka banyak mengkafirkan Ahlussunnah wal Jamaah. Berikut adalah merupakan antara kepercayaan dan amalan yang diamalkan dan dipegang oleh pengikut Syiah. Ajaran yang dibawa dan dipegang oleh golongan ini sangat bercanggah dengan apa yang dibawa oleh baginda Nabi Muhammad SAW, dan ini sangat menyimpang daripada ajaran Ahlussunnah wal Jamaah. Baiklah, seterusnya kita pergi kepada kesan bahaya mengikuti Syiah. Apakah kesan-kesannya? Jadi, kami akan menerangkan kesan bahaya sekiranya kita mengikuti Syiah kepada 3 peringkat, iaitu kepada individu, yang kedua adalah masyarakat, dan yang ketiga adalah berkaitan dengan kesan terhadap negara. Baiklah, yang pertama, kita pergi kepada kesan terhadap individu, yang mana saya akan memberikan 5 penjelasan sekiranya kita terjebak dalam ajaran Syiah. Iaitu yang pertama adalah syirik kepada Allah, yang mana secara tidak langsung ialah sekiranya kita mempercayai bahawa pendapat-pendapat atau yang menyeleweng daripada Al-Quran dan hadis, maka dia terbukti sebagai satu benda yang syirik. Mereka diajar untuk mengagungkan imam-imam mereka dan menyembah mereka. Jadi yang kedua adalah mengutuk dan memfitnah sahabat dan keluarga baginda, yang mana masyarakat Syiah ni suka mengutuk-ngutuk kerana atas kesilapan mereka tidak menjadikan Ali sebagai pimpinan-pimpinan mereka. Contohnya adalah seperti menuduh Ummul Mukminin radhiyallahu anha sebagai penzina dan Abu Bakar tidak memberikan harta pusaka kepada Fatimah. Seterusnya kita pergi kepada yang ketiga ialah membuang masa dan penglibatan aktiviti sesat. Kita telah membazirkan sisa-sisa hidup kita dengan aktiviti-aktiviti yang tidak memberi manfaat sekalipun kepada kita, dan malah mengundang kepada kemurkaan daripada Allah SWT. Dan yang keempat ialah menzalimi diri sendiri, yang mana kita dapat lihat pada hari ini kesan mengikuti ajaran Syiah ini. Contohnya pada hari-hari tertentu seperti 10 Muharram, mereka akan memulakan diri mereka dengan sedikit menghiriskan di bahagian kepala, di bahagian tangan apa semua, dan termasuk juga bayi-bayi mereka sebagai tanda mereka menghormati. Dan yang terakhir pula kita dapat melihat masyarakat Syiah ini mereka mengabaikan tanggungjawab masing-masing dalam keluarga dan berjiranan. Ini kerana mereka tidak mengambil perhatian dengan keadaan dan suasana orang terdekat dan bersebelahan mereka selain daripada menganut fahaman mereka seperti Ahlussunnah wal Jamaah. Seterusnya kita masuk pula kepada kesan terhadap masyarakat, di mana apabila datangnya golongan yang membawa ajaran Syiah ini amat sebenarnya memberikan kesan terhadap diri masyarakat lah. Di sini kita letakkan 4 kesan terhadap masyarakat. Yang pertama, menghalalkan nikah mut'ah, yang mana nikah mut'ah ini sudahlah kita haramkan, di mana Ahlussunnah wal Jamaah sudah haramkan di dalam bidang fiqh bahawa nikah mut'ah ini tidak dibolehkan lagi, walaupun ianya pernah berlaku pada zaman Rasulullah SAW, tetapi tidak boleh lagi dikiaskan pada zaman kini. Tapi ajaran Syiah ini ataupun Syiah mula membawakan semula hukum nikah mut'ah ini dibolehkan bagi mereka. Jadi ia amatlah memberi kesan lah pada orang yang tak tahu. Dia akan rasa macam, oh boleh nikah mut'ah ni, okay, jom kita akan lakukan semua ini, padahal ianya bertentangan dengan syarak. Seterusnya kita akan dapat lihat timbul kekeliruan, timbul kepergaduhan, dan akhirnya
timbul keganasan di antara masyarakat sendiri. Kerana apa? Kerana kefahaman terhadap agama tu kurang, dengan akidah yang mana tidak cukup mantap lagi, tidak ada pegangan ulama atau pegangan kepada sumber rujukan iaitu Al-Quran hadis dengan betul dan rajih dengan sahih. Jadi mereka mudah percaya. Apabila mereka sudah percaya, mereka akan keliru kerana sebelum ni mereka faham fitrah sesuatu benda itu adalah bersangkut paut dengan Al-Quran dan Sunnah. Jadi apabila sesuatu perkataan itu ataupun sesuatu perkara itu bercanggah, maka mereka akan mula keliru. Dan apabila keliru, mulalah timbul pergaduhan di antara satu golongan dan golongan yang lain, yang mana mereka dua golongan ini ataupun lebih, mereka mempunyai hujah masing-masing, mempunyai dalil masing-masing. Tetapi yang betul adalah yang mana mengikut ahli sunnah wal jamaah, yang mana mengikut sumber rujukan Al-Quran dan Sunnah. Jadi itu yang paling betul. Dan apabila pergaduhan ini berlaku, akhirnya timbullah keganasan di antara masyarakat sendiri. Masyarakat sendiri akan terkesan dengan dakyah-dakyah ataupun golongan-golongan yang mana membawa ajaran Syiah ini ke dalam masyarakat. Jadi itu adalah kesan-kesan yang negatif, kesan-kesan buruk yang berlaku apabila wujudnya ajaran Syiah dalam diri masyarakat. Okey, tambahan lagi, kesan Syiah ini akan memberi impak juga terhadap sesebuah negara. Yang pertama ialah dia akan mengancam kepada ekonomi sesebuah negara. Akibat daripada kekacauan yang dilakukan oleh ajaran pokok Syiah ini, maka ketertarikan pelabur asing akan memudar kerana risau akan perniagaan mereka turut terjejas. Yang seterusnya ni, mereka secara terang-terangan menolak ijma' ulama' dan qiyas. Jadi dengan hal ini, masyarakat akan mula keliru dengan sama ada fakta itu benar ataupun yang palsu. Ataupun mereka ni syariat mereka kerana syariat mereka juga berlainan dengan fatwa yang sedia ada dalam negara kita, seperti cara mereka semayang dan cara mereka membuat haji. Dan lebih parah lagi, dia juga akan mengancam keselamatan negara kita kerana akan timbulnya peperangan bersaudara di antara sesama Muslim dalam negara kita. Dan yang terakhir dan kesannya yang paling mendalam terhadap negara adalah dipandang rendah oleh negara lain. Kerana kerajaan kita akan dianggap sebagai kerajaan yang gagal dalam mengawal suasana sehingga menyebabkan kepada huru-hara dalam negara. Pergi pula kepada kesimpulan, yang mana kesimpulannya pada hasil daripada sesi perkongsian kami ini, kita sama-sama dapat mengenali ajaran Syiah ini dengan baik, akan usul-usulnya, ciri-cirinya dan kesan buruk ajaran ini sekiranya kita ni tidak mengenalinya dengan baik. Jadi saya Ahmad Azhar Beshan Nasruddin, mewakili ahli kumpulan 10, ingin mengucapkan sekian, terima kasih.